Tapi kalau hiasan membabitkan orang luar dan penyelupaan, maka ia dilarang. Maka ini terkait dengan kata-kata Dr. Saleh Fauzan. Dan kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh rahimahullah, bekas mufti kerajaan Arab Saudi. Lepas dia meninggal, Aziz bin Baz naik. Aziz bin Baz nak murid dia. Rambut wanita tidak boleh dicukur, dipotong berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan sunannya daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam Bazzar dalam sanadnya daripada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ibnu Jarir dan sanadnya daripada Ikrimah. Mereka berkata, nah Rasulullah SAW antahlikal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang wanita mencukur, memotong rambutnya. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah memberi komentar hadis ini. Kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif, tak boleh jadi dalil di sini. Tetapi ia dalil lain. Dalil lain. Tetap perempuan tak boleh cukur kepala, rambut dia. Dia ada dalil lain. Iaitu man amila amalan laisa fihi amruna fa huwa radd. Hadis Muslim, iaitu siapa yang buat amalan yang kami tak pernah buat, Islam tak pernah suruh, maka ia tertolak. Termasuk perempuan yang cukur botak kepala dia. Ia tidak termasuk dalam amalan yang diwarisi daripada orang Islam. Hadis ini sepakat ulama tentang dhaif. Yang pertama mendhaifkan Imam Nawawi rahimahullah. Ia bukan dalil yang tuntas di sini, tapi dalil yang tuntas yang lain. Namun bahawa dalam bab cukur kepala perempuan, saudara semua, saya lihat apa pandangan ulama tentang perempuan mencukur kepala. Kerana ketika Nabi SAW menyatakan, Allahumma arham muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Rasulullah wal muqassirin wal muqassirin. Kata Nabi SAW ketika mana selesai menunaikan haji, ya Allah rahmatilah orang yang botak kepala, ya Allah rahmatilah orang botak kepala. Kata orang yang tak botak, ya Rasulullah, orang tak botak, orang yang pendek kan, tak rahmat ke ya Rasulullah? Lepas Nabi sebut 2 kali rahmat bagi orang botak, Nabi sebut sekali bagi orang yang gunting rambut pendek. Lalu perempuan bertanya Nabi, ya Rasulullah, kami perempuan boleh tak botak? Sebab kami nak dapat 2 rahmat tu. Nabi kata tak. Nabi melarang. Kata Nabi SAW, untuk kamu semua hanyalah potong rambut, bukannya botak. Baik kalau botak, ulama kan dia suka tahu apa hukum sebenarnya. So dalam bab ini kebanyakan ulama menyatakan ia haram. Mereka dalam mazhab Syafi'i menghukumnya makruh ketika mana buat ibadat nusuk. Tahu saya bincang masalah haji. Dalam ibadat haji, kalau ada perempuan botak kepala, dia nak pahala lebih katakan, dia pun botak lah, maka perbuatan itu makruh di sisi mazhab kita Syafi'i. Tapi di sisi jumhur ulama hukumnya haram, ditasyabuh dengan lelaki. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ini disebut dalam kitab Hadza Halal wa Hadza Haram, karangan Syekh Abdul Qadir Ahmad Atta. Dia berbeza dengan kitab Qardawi. Qardawi tajuknya Al-Halal wal Haram fil Islam. Ini tajuk dia Hadza Halal wa Hadza Haram. Itu Hadza Halal, Hadza Halal, dua-dua halal. Dia Hadza Halal, Hadza Haram. Penjelasan hukum antaranya masalah cukur kepala. Ini kita kena tahu betul-betul fatwa, supaya kita, ya, sebab kita tahu haram, maka kita tahu dia punya limitation, dia punya batasan untuk kita kutuk dia. Kalau ia tidak haram, kita tak kutuk lebih-lebih. Tapi saya katakan ini dalam bab ibadah haji. Tapi orang kita ni buat bukan ibadat haji. Setengah-setengah perempuan buat kerana filem, botak kepala. Kerana cabaran Maggi, botak kepala. Cabaran Maggi, botak kepala. Kalau saudara masih cabaran Nescafe ke Maggi, Nescafe. Seorang perempuan sangat botakkan kepala demi menyambut cabaran Nescafe. Dia buat program tersebut, sehingga dia dikritik oleh Mufti Melaka ketika itu. Kerana ia bukan dalam nusuk ibadat, tetapi dalam bentuk kehidupan, maka perempuan dilarang untuk mencukur kepala dia. Dan itu beritahu anak-anak kita, haram cukur kepala. Bahkan dalam askar tentera pun kita ada kagat-kagat yang melarang perempuan ini tidak boleh dibuat macam lelaki. Dia kekal rambut, macam pendek sikit je lah, untuk kalau dia jadi askar ataupun tentera. Baik, kaedah. Satu larangan jika datang dari Nabi SAW, maka bentuk larangan itu menetapkan hukum pengharaman selagi tidak ada dalil lain menentangnya. Mula Al-Qari juga ulama beliau, Syekh Ali bin Muhammad. Itu ulama sekitar 1000 tahun, 1600 Masihi. Ini lebih kurang 400 tahun lebih lah. Beliau ada karang satu kitab namanya kitab Al-Mirqah atau Mirqah, syarah kepada Mishkatul Masabih. Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih. Itu satu kitab hadis di mana yang dikarang oleh seorang ulama pada kurun ke-8, dihimpun semua di Bukhari Muslim semua. Banyak itu.
Maka datang Mulla Al-Qari, lalu dia pun syarah setiap satu. Ini kitab saya. Tak sempat nak baca. Sempat baca tajuk je. Besar kitab ni. Dalam Mirqah Syarah Mishkah berkata, penulis Mishkah berkata sekiranya wanita memotong rambut kerana rambutnya panjang mengurai ke belakang yang merupakan ciri khas bagi wanita, sekiranya ditinjau dari bentuk dan keindahannya adalah laksan janggut yang merupakan ciri khas bagi lelaki. Adapun memotong rambut wanita jika hal itu bukan untuk tujuan mencantikkan diri, seperti tidak mampu untuk membiayai kos rawatan atau rambut itu panjang sekali dan berserabut, maka tidak mengapa memotongnya mengikut keperluan seperti yang pernah dilakukan sebahagian isteri-isteri Nabi SAW selepas kewafatannya. Ini kerana isteri-isteri Nabi tidak perlu lagi mencantikkan diri untuk baginda selepas kewafatannya dan tidak perlu lagi untuk memanjangkan rambutnya. Namun jika tujuan memotong rambut tersebut untuk meniru tren-tren wanita kafir, fasik atau untuk menyerupai lelaki, maka tidak diragui bahawa ia diharamkan kerana ada larangan tasyabbuh, berlaku penyerupaan dengan orang kafir secara umum, di samping larangan bagi wanita yang menyerupai lelaki. Juga jika tujuannya adalah untuk berhias diri di mata selain mahramnya, zahir dalil bahawa perbuatan itu tidak dibolehkan. Baik, cerita perempuan apa hukum dia potong rambut, maka kalau potong rambut untuk suami, potong rambut dengan kehendak suami, maka ia diharuskan, ia dibolehkan. Dan kalau perempuan, kalau suami suka rambut perempuan itu panjang, maka perempuan kena biarkan dia panjang. Adapun selepas ketiadaan suami, maka perempuan dia nak potong rambutnya, apa alasannya? Kalau kosnya tinggi, dia berserabut, dia nak mandi susah dan sebagainya, boleh dipotong atas alasan dan sebagainya. Tapi kalau dipotong rambutnya alasannya nak ikut trend barat, pelakon, penyanyi, orang fasik sekian, maka dia sama seperti orang. Kalau dipotong rambut nak ikut penyanyi tu, maka dia fasik. Dipotong rambut nak ikut cara agama tu, dia boleh kufur, murtad dan sebagainya. Sebab itu anak-anak kita dijelaskan hukum penyerupaan. Dr. Zul dia ada satu risalah kecil tadi ni, hukum penyerupaan. Saya rasa elok sebelum mungkin RM7 ke RM8. Dia huraikan dengan lebih detail dalam risalah kecil itu. Penyerupaan tentang larangan menyerupai dan dijelaskan hukum halal, haram, makruh atau sebagainya. Penyampaian sebahagian ni saya dah huraikan tadi secara umum. Guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan mengatakan, kebiasaan yang berlaku di beberapa negara ialah wanita yang memotong rambut sampai pendek hampir ke pangkal rambut. Kebiasaan tren ini merupakan budaya dan tradisi Eropah yang menyimpan daripada apa yang dilakukan wanita Islam dan wanita Arab sebelum Islam. Perbuatan tersebut termasuk dalam penyimpangan daripada agama, etika, kepribadian dan lain-lainnya. Dalam bila beliau menyebut tentang guru kami, maka saya lihat Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, beliau wafat tahun 1973. Pada tahun 1973 ni, penulis dia baru umur 3-4 tahun baru. Dan tak mungkin dia bertemu. Mungkin ibaratnya bermaksud kerana ta'athur dia duduk baca buku Syekh Muhammad Amin Syanqiti sebab di Mekah atau di Madinah. Orang yang pernah halim dilahirkan ataupun yang duduk kat Mekah, Madinah, dan sejarah moden saya maksudkan ialah Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti daripada wilayah Mauritania. Wilayah Mauritania ni saudara, merupakan suatu wilayah di, kita katakan, kepulauan Afrika. Tapi Mauritania ni orang-orangnya sudah sistem pondoknya masih berkembang kuat. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dia belajar sistem pondok. Dan bila dia sampai ke Mekah, maka dia menjadi suatu, kita katakan, fenomena di Mekah. Satu fenomena. Sehingga Abdul Aziz bin Baz juga menjadi muridnya. Ramai ulama besar Mekah, Madinah menjadi muridnya. Dan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti terkenal dengan bukunya Adwa'ul Bayan, satu kitab tafsir yang hebat. Dan juga kitabnya tentang Taqlidul A'ma dan beberapa buah kitab-kitab yang lain, termasuk risalah sembahyang dalam atas kapal terbang yang pernah saya baca untuk melihat apakah hukum solat atas kapal terbang. Setengah kata tak boleh sembahyang, setengah kata ya kena qada, setengah kata gini, setengah. Jadi banyak sangat setengah-setengah, kita nak tahu yang penuhnya apa. Yang penuhnya apa, maka ia satu risalah yang baik, hukum sembahyang atas kapal terbang. Jadi sebenarnya Muhammad Asy-Syanqiti, kalau Dr. Muhammad menyebut syekh dia, secara hukum umum saya tak percaya dia bunuh secara langsung. Sebab saya katakan dia meninggal tahun 1973. Zul pergi ke Madinah sekitar tahun 1991 atau 92. Macam kita dah tak, cuma setengah orang saja, setengah orang. Bila mereka cukup terkesan dengan kitab dan sebagainya, mereka menganggap orang ini sebagai guru. Setengah orang begitu. Walaupun dari sudut disiplin ilmu tidak dianggap sebagai guru, tapi bagi mereka yang ta'athur, mereka menganggap ia guru. Seperti Dr. Ali Al-Qarani menganggap Imam Ghazali guru dia.
Imam Ghazali meninggal tahun 505. Dr. Ain masih hidup lagi sekarang. Maksudnya kerana dia membaca Ihya, dia hadam Ihya, maka kebanyakan buku Dr. Ain, buku-buku motivasinya semua dia ambil dari Ihya Ulumuddin yang diberi nafas baru. Dia cukup ta'assur dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sendiri ta'assur dengan pengarang kitab Qutul Qulub, sehingga beliau mengambil sebagian besar Ihya dalam kitab tersebut, Qutul Qulub. Ini ta'assur ulama. Setiap ulama dia ada ta'assur. Ta'assur ni maknanya dia influence, dia dipengaruhi. Sehingga Dr. Abdullah Nasir Ulwan dia terpengaruh dengan Dr. Mustafa Sibai. Membaca, dia menghadang semua karangannya, semua cara berfikir pun macam tu. Macam kita kat Malaysia, ramai ustaz-ustaz kita terpengaruh dengan cara Al-Allamah Yusuf Qaradawi. Dia bercakap macam Qaradawi, dah cuma bercakap Jawa. Dia terjemah lah, cuma dia cakap Terengganu, mantap. Pemikiran tu Qaradawi punya. Sebab dia baca Qaradawi, baca. Tengok dia macam mudeta, dia ingut dia ambil, dia ingut Qaradawi. Setengah dia duk cakap macam Ibn Utsaimin, dia ambil, dia ta'assur dengan Ibn Utsaimin. Ini cerita pengaruh. Setiap orang bila membaca dia ada benda yang dipengaruhi. Maka ini menyebabkan mungkin dia berkata guru kan. Atau mungkin kerana salah seorang daripada cucu dia, nama Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti, memang betul guru dia. Mungkin dia tasalsul secara sanad. Ini kaedah supaya, okay, saya sengaja sebut, bukan saya nak merendahkan. Kadang-kadang kita takut saudara nanti duk tersasul orang pun abduin sikit saudara lupa. Itulah tahun 73 ni bila pergi Madinah. Saya sebut benda tu supaya kita sudah jelas tentang bab guru ni, waktu hidup, mati. Sebab bila kita cerita ulama penting, kita tahu tarikh meninggal dia. Setiap ulama situ berapa dia mati bila. Kenapa penting? Nak tahu di zaman siapa yang mungkin guru dia, murid dia. Kalau tidak, dia akan berlaku dikatakan penyelewengan dalam banyak hal. Okey. Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti berkata dalam kitab Adwaul Bayan tadi tentang mengikut cara Eropah. Satunya beliau memberikan jawapan tentang hadis bahawa isteri Nabi SAW memotong sebagian rambut mereka hingga tipis seakan tidak melebihi 2 cuping telinga. Bahawasanya isteri Nabi SAW memendekkan rambut mereka. Oleh itu tidak lain kerana dahulunya semasa bersama Nabi SAW mereka berhias untuk baginda. Hiasan terindah mereka pula ialah rambut mereka. Adapun sebab wafat Nabi SAW, mereka mempunyai hukum yang khusus menyebabkan tidak ada seorang pun daripada wanita sedunia yang boleh disamakan dengan mereka. Hukum ini ialah mereka sudah tidak ada harapan sedikit pun untuk berkahwin lagi. Di mana Muhammad Asy-Syangqiti cenderung untuk berkata perempuan tidak boleh potong rambut. Maksudnya tidak boleh potong rambut pendek. Potong rambut panjang tak apa. Kalau maksudnya apa? Kalau rambut perempuan tu panjang sampai ke punggung dia, okey, potong tak apa, tapi masih lagi panjang. Tapi jangan potong sampai ke cuping telinga. Baik, diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, kami isteri Nabi potong rambut sampai cuping telinga. Maknanya rambut ni last kat cuping telinga. Macam disiplin sekolah-sekolah biasa tu. Rambut mesti cuping telinga. Ini cuping telinga, kalau kita gariskan, di situ dia punya batasan rambut. Kata Muhammad Asy-Syangqiti, beliau menyatakan ia hanya khusus untuk isteri Nabi, lain pada isteri Nabi tak boleh. Dia kena melebihi anak telinga, melebihi telinga, biar atas bawah. Biar atas bawah. Tapi apa kita lihat tadi? Yang lelaki nak ikut sunnah atas bawah, perempuan nak ikut sunnah siapa pula tak telinga. Dia terbalik lah. Jadi ini pandangan walhasilnya saudara, saya dah sebut memendekkan rambut dengan tujuan ikut penyerupaan lelaki atau ikut trend barat ini dilarang. Memendekkan rambut sebab suami suka atau sebab-sebab kepentingan keperluan yang lain yang tidak mengundang kepada penyerupaan atau kerana ikut trend-trend orang kafir fasik, maka ia tidak bisa. Baik, keterangan Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka pada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kata Imam Khazin dalam kitabnya Lubabut Ta'wil, perintahkan mereka dengan kebaikan dan tegah daripada kejahatan, ajar mereka hingga dapat memelihara daripada api neraka. Sebab kata Imam Khazin, diriwayatkan bahawa malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, kuat tak kuat dia, sekali dia tolak 70,000 je. Kuat tak kuat, malaikat penjaga neraka. Maka jangan ingat kita selamat daripada kekasaran malaikat Zabaniyah.
setiap orang wajib pelihara dirinya, keluarganya daripada api neraka. Antara cara pelihara diri daripada api neraka ialah menjauhkan diri daripada semua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat. Antara perkara yang Nabi laknat ialah penyerupaan lelaki dan perempuan. Hatta dalam berlakon pun tak boleh. Setengah orang kata berlakon tak boleh, tak boleh. Ada anak-anak murid saya tadi, dia orang masuk teater, masuk peringkat kebangsaan, sekolah saya dulu. Maka lelaki perempuan nak pakai songkok, nak jadi abang. Yang lelaki pula pelik, dia nak jadi perempuan. Apa susahnya kamu tukar pelakon yang perempuan tu jadi isteri, yang lelaki tu jadi suami, tapi dia nak ubah. Yang perempuan disuruh pakai songkok, dia pun cap mesai. Yang perempuan, yang lelaki disuruh pakai baju kurung, jadi perempuan. So lihat, bankruptnya itu. Padahal benda dah cukup dah lain, sama-sama perempuan. Nak buat juga. Saya kata berlakon pun haram. So tidak ada ulama kata berlakon boleh. Sebab agama ni dia tak boleh main-main. Apa yang Nabi larang ketika dalam keadaan biasa, itu juga larangan masa berlakon, masa bergurau. So kita tak boleh gurau agama. Mana boleh? Agama ni benda serius. Bergurau ni benda urusan dunia. Kalau agama sebelum nak gurau, seorang lelaki duk berlakon jadi maknya perempuan, tu hasyalillah. Ini benda-benda yang dilaknat oleh Allah. Suka ke dibuat dia mempermainkan benda yang Nabi laknat, walaupun atas nama lakonan. Yang pelakonan filem dia kekal sampai 70 tahun, 80 tahun. Semua orang tengok, semua orang mengutuk. Saudara, kita minta jauh daripada perkara seperti itu, iaitu mempermainkan agama atas nama lakonan. Ini suatu benda yang bahaya. Sebab agama bukan sifatnya untuk dipermain-mainkan. Cakap sini, saya masih ingat bila Datuk Harundin tegur pelakon-pelakon kita dalam bab semayang, dia berlakon semayang, Allah Akbar kena tahiyat. Awak kalau nak semayang, semayang betul-betul. Tak apalah lain filem ataupun video nak tunjuk, okey. Tapi biarlah semayang betul, daripada ada takbir tu Allah sampai bagi salam. Ni tak, Allah Akbar tu bagi salam. Tahiyat akhir. Ini bermain solat. Dalam agama, dalam Islam, dalam Quran jelas larangan tersebut. Mereka-mereka yang menjadikan solat sebagai permainan, termasuk lakonan. Alhamdulillah, ini positif sikit lah. Dia semayang betul lah. Semayang sunat, tak apalah kalau betul nak berlaku semayang betul. Semayang duha ke, semayang sunat apa ke, atau semayang fardu ke, okey. Tapi jangan saudara tak semayang, olok-olok Allah Akbar kena duduk tahiyat. Sebab ini solat khas, namanya solat lakonan. Dia tak ada rakaat, dia cuma ada Allah Akbar dan tahiyat. Solat baru dapat wahyu. So ini perbuatan yang boleh merosakkan agama. Kalau semayang tu biar jelas, biar anak-anak tahu. Dia berlakon baca Quran, bacalah betul-betul. Bukan makna kalau kamu berlakon baca Quran, kamu boleh baca salah. Baca betul-betul. Untuk babak baca Yasin, so biar ada tok guru seorang, okey. Sebab dia bukan baca sampai habis 4 ayat. Okay? Betul lah 4 ayat. Skrip lain boleh panjang lebar, boleh ingat, takkan 4 ayat tak ada betul. Tajwid tak betul juga. Bang. Berlakon jadi ulama. Kau berlakon jadi orang jahil, tak apa, dia berlakon jadi ustaz. Duk baca Quran dengan tajwid salah, semua memalukan. Sebab tu so, dalam bab agama jangan main-main. Termasuk dalam lakonan. Kalau nak berlakon agama, berlakon betul-betul. Sehingga orang nampak kehebatan Islam. Kalau nak berlakon, jadi tunggu suruh cara orang yang betul-betul berpotensi baca Quran yang betul. Nampak wapak muka baik. Ni lepas jadi ulama, jadi borogo bersiri. Filem lain pula. So biar ada watak Allah seorang tu memang berlakon jadi ulama. Kalau filem tu nak ambil ulama, okey, dia je. Bagi dia jadi. Jadi ustaz ke bagi dia, jangan dia ustaz, dia lah perompak, dia semua. So jangan bersertaikan watak ustaz dengan. Kalau betul saya katakan orang kita dah ada suatu kesedaran baru, mesti dalam filem ada ustaz-ustaz. Ada agama, ada baca Quran, ada masjid. Dah mula ada. Berbanding dulu, sebut filem kelak malam. Hari ni sebab kita dah ada suatu kesedaran. Prosedur producer filem, bila buat filem dia mula ada cerita masjid, baca Quran, ada tahlil, ada sekian, ada babak-babak penting. So kalau dia ambil pelakon yang betul-betul, ambillah ustaz-ustaz betul untuk melakukan watak mengajar tentang Islam. Ambil tengah kita kuliah ni, okey, ambil babak ni mengajar. Duduk pelakon duduk situ dengar belajar, mengajar ataupun dengar ilmu. Okey, dengan cara yang betul. Akhirnya dia menjadi satu wasilah dakwah. Tapi bukan saya katakan ambil pelakon yang tak tahu latar belakang agama, tiba jadi ustaz pelakon. Akhirnya baca Quran salah, itu salah. Dia akan merosakkan imej Islam. Dan paling buruk dia mempermainkan Islam. Ini perlu kita tahu tentang sempadan agama. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ
falyubtikunna adhanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, dan mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan tidak menjanjikan pada mereka selain daripada tipuan belaka. Ibnu Abbas, Al-Hasan, Hasan al-Basri, Mujahid, Qatadah, Sa'id bin Musayyib dan Dhahab berkata, yang dimaksudkan di sini ialah agama Allah. Maksud, dan kami akan suruh dia mengubah ciptaan Allah, yakni mengubah seluruh agama Allah dan perintah Allah. Dan syaitan akan cuba suruh ilhamkan pada manusia supaya mengubah agama Allah. Bila Allah kata orang lelaki macam ni, ubah agama Allah supaya orang lelaki jadi perempuan. Agama Allah begini, suruh ubah, suruh buat bid'ah, suruh buat sekian-sekian khurafat. Maka perkara itu memang menjadi suatu dasar matlamat perjuangan syaitan, supaya manusia senantiasa berusaha untuk ubah agama Allah dan ubah segala perintah Allah. Jadi mengubah perintah Allah dan segala surat Allah Ta'ala termasuk perkara yang memang dikatakan sebagai salah satu taktik penting bagi iblis. Baik, hadis pula tentang penyerupaan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sifan min ahli nar lam arahuma, bukan lam arahuma, lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun, bukan sayyat, siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnamatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu masirata kadza wa kadza. Dua jenis manusia penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat, kata Nabi SAW. Yang ni orang ni tak ada zaman Nabi, lepas Nabi wafat ada. Pertama, orang yang sentiasa membawa cemeti seperti ekor lembu yang dengannya mereka merotang orang. Kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang, berperilaku menyimpang daripada agama dan tata susila, sekaligus mengajak orang lain untuk meniru dirinya, dan danang rambut kepala mereka bagaikan bonggol unta yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Mereka tidaklah masuk syurga dan tidak pula mendapat mencium wangiannya. Sesungguhnya wangian syurga itu dapat dihidu dari jarak sebegini dan sebegini. Dan riwayat yang lain 500 tahun perjalanan dunia. Saudara semua, bila di Kuala Lumpur dianjurkan fashion busana muslimah,